Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi khalaqas samawati wal ard wa ja'alaz zulumati wan nur summal ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbi yassir wa la tu'assir bi tamim ila bi khair. Allahumma fakihna fid din wa alimna ta'wil ya rabbal alamin. Yang dihormati lagi dimuliakan Al-Fadhil Tuan Pengurusi, tuan-tuan imam, tuan-tuan ahli jawatan kuasa, Al-Fadhil ustaz-ustaz, para alim ulama, muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah summa alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia yang tidak terhingganya Allah masih lagi memberi kepada kita kesempatan dapat lagi kita menghirup udara yang begitu nyaman. Maka Allah tempatkan kita bersama-sama solat subuh maghrib, sebab subuh berjamaah, kemudiannya diberinya kita kekuatan dapat kita berkumpul di dalam majlis ilmu, yang mana kata Nabi Muhammad SAW, majlis ilmu adalah taman-taman syurga. Muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, tuan-tuan, kehidupan kita pada hari ini adalah bermulanya satu kesempatan. Maka kata pujangga, kehidupan itu adalah satu kesempatan. Life is about opportunity. Tu kata orang kampung saya lah. Orang kampung tuan-tuan tak tahu kan? Kesempatan yang ada ini kita kena guna sebaik-baik mungkin. Tuan-tuan muslimin muslimat rahimakumullah, apa yang kita nak kongsi sebagai mukadimah ni tuan-tuan, bila mana Allah hidupkan kita pada hari ini, maka lakukanlah kebaikan sebanyak mungkin. Tuan-tuan, kita kalau kita nak hitung pahala ni, kita pun tak tahu banyak mana pahala kan yang Allah nak ganjarkan kepada kita ni. Tapi sedikit sebanyak kita boleh hitung lah. Ada satu amalan yang tuan-tuan pun dah buat dah kan, di dalam setiap solat 5 waktu tu tuan-tuan selalu doa dah kan. Setiap kali tuan-tuan doa, tuan-tuan akan dihadiahkan dengan 2 bilion punya pahala. 2 bilion tu lah, orang tak kata bilion, kata bilion. 2 bilion kan. Sebab apa? Sebab umat manusia ni, satu dunia ni ada berapa? Lebih kurang 8 bilion lah. 8 bilion. 2.5 bilion itu adalah orang Islam kan. 2 bilion yang beriman, 5.5 tu tak beriman. Jadi setiap kali tuan-tuan mendoakan Allahumma fil lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat til ahya minhum wal amwat, tu 2 bilion tuan-tuan ke dapat. 2 bilion tu, kalau 5 kali tuan-tuan solat sehari semalam 5 kali, dah 10 bilion. Itu baru yang tuan-tuan buat fardu. Yang sunat-sunat lagi disulam dengan sunat, Masya Allah, banyaknya pahala tuan-tuan Allah nak bagi dekat kita kan. Jadi setiap kebaikan yang kita buat ni tuan-tuan, ada satu amalan, ada 3 amalan yang kita buat ni tuan-tuan, kita tak payah kata ya Allah ampunkanlah dosa aku, astaghfirullahalazim, Allah akan gugur dosa kita dah. Tak payah kita baca yang tu pun kan. Apa dia kata Nabi Muhammad SAW? 3 amalan ni. Satu, kamu ambil air uduk ketika mana malas. Kita kalau malas tu memang habis malas tu okey lagi. Balok ni tak usah cerita, balok kan. Tu ketika mana balok tu ambil sembahyang, gugur dosa tu, gugur kan. Satu. Yang kedua, orang yang berjalan ke surau dan ke masjid kan, datang untuk solat ataupun ke majlis ilmu, bukan datang buang tumpang buang air dah. Setiap langkah itu gugur dosa dia, Allahu Akbar. Sebab apa? Hanya Allah saja yang mengetahui berapa banyak dosa kita. Allah saja. Kita kalau tanya tak ada dosa saja Allah. Jadi Allah ni buat kita macam-macam kaedah. Untuk apa? Agar kita ni bertemu dengan dia, balik kepada dia,
yang kita duk sebut tu, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un tu, balik kepada dia dalam keadaan yang bersih. Tu yang kata Allah tu, sifat Allah tu lain macam manusia ni. Sebab tu Allah kata laisa kamitslihi syai'un, aku ni berbeza dengan makhluk. Kasih dan sayangnya Allah tu sampai ke tahap tu. Awal mula, pertama mula yang kita boleh tahu kasih dan sayangnya Allah ni bila ketika mana Allah belum cipta siang dan malam, gelap dan terang, kiri dan kanan, atas dan bawah, depan dan belakang. Belum ada lagi. Dalam ilmu Allah, manusia merupakan makhluk yang paling pertama sekali yang Allah kata apa? Aku nak cipta makhluk namanya manusia. Kan? Tu. Tuan-tuan bayang, sebesar-besar makhluk, sehebat-hebat makhluk ni, manusia lah merupakan makhluk yang seawal-awal yang Allah nak cipta. Tanda tu apa? Teringat dan sayangnya Allah kat kita. Tetapi Allah cipta makhluk yang nama manusia ni bila? Akhir sekali. Sesudah mana selesai Allah mencipta makhluk yang paling besar yang ada di sekeliling kita ni, untuk siapa? Untuk manusia menikmati segala nikmat-nikmat yang Allah cipta ni. Tu yang kata hebatnya manusia ni. Kan? Mungkin Allah kata lagi, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusia ni adalah sesempurna kejadian. Sebab apa? Hanya manusia saja ada dua nikmat yang namanya nafsu dan akal. Kita tengok 5 makhluk ni tuan-tuan yang bernyawa. Malaikat, manusia, jin, setan, haiwan. Haiwan ada nafsu, akal tak ada. Tapi kadang-kadang kelaku haiwan ni seolah-olah macam dia ada akal. Apa Allah nak cerita kat kita? Itulah aku. Aku ada di mana-mana. Tuan-tuan tengok haiwan kalau dia beranak, kan? Bidan mana biurus? Tak ada pun, dia buat sendiri. Daripada mana akal dia datang? Allah Ta'ala. Malaikat ada akal, nafsu tak ada. Manusia ada nafsu serta akal. Tapi akal yang Allah kurnia kepada manusia berbeza dengan akal yang ada pada malaikat. Apa bezanya? Akal yang ada pada manusia, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Aku ilhamkan kamu. Manusia dia ada pilihan. Nak jadi baik ke nak jadi jahat, nak pilih syurga nak pilih neraka. Tu kan manusia. Malaikat dia tak ada pilihan. Allah set dah dia punya mind tu, dia punya akal, itu je. Kerja dia pun satu je dia boleh buat. Manusia ada pilihan. Dah dengar azan dah, hayya 'alas salah, tengah makan ni, continue lah makan. Pilihan manusia kan. Kata zuhur lambat lagi habis, pilihan. Malaikat dia tak ada pilihan. Kan? Kalau Allah Subhanahu Wa Taala tu cipta Israfil yang katanya tu tiupan sangkakala tu, sangkakala duduk di mulut dia sejak azali lagi dicipta, duduk kat mulut dia. Kalaulah dia ada pilihan, dia akan kata kepada Allah, dia kata apa? Ya Allah, ni apa tak tiup-tiup lagi ni? Mau try tiup sekali. Dia tiup kita, melugai kita. Kan? Dia pun fikir-fikir, duduk ni bagi aku cabut nyawa pula lah. Tu. Dia tak ada pilihan. Kita ample of pilihan Allah bagi. Kan? Jadi Allah Subhanahu Taala ni hanya Allah saja yang mengetahui kita dosa banyak mana. Itu sebab Allah buat macam-macam kaedah nak bagi kita ni bersih. Dia buat macam ni, buat pahala dapatnya. Tadi yang kedua. Yang ketiga apa? Jadi orang baik, jadi orang baik. Macam tuan-tuan ni, tuan-tuan ni baik dah. Tengok muka tahu dah. Setiap kebaikan tu, setiap kelipan mata tu gugur dosa tu. Itu sebab Allah hijab benda-benda yang terhijab ni apa? Dosa dan pahala. Kalau dah Allah buka hijab kita ni, dosa kita meleleh, dosa kita ni habis kapek ni hitam habis. Kan? Tapi dah Allah hijab. Hampa nak percaya ke tak percaya? Alhamdulillah, Allah pilih dalam ramai manusia, Allah pilih kita percaya yang gaib tu. Dan kita akan jumpa balik, kan? Kita akan nampak balik. Contoh roh dan para malaikat ni gaib. Itu sebab ketika mana manusia ni nyawanya sampai di sini, Allah bagi satu nikmat, boleh melihat apa? Allah buka hijab,
dia akan nampak ruh dan 2 malaikat ketika itu. Yang selama hidup ni kita duk sebut malaikat kan. Masa tu ruh sampai sini Allah bagi nampak dah yang namanya apa itu ruh, yang boleh menghidupkan jasad kita ni. Kita pun ikutlah ni nyawa sampai sini ni kan. Bukan kata kita je, semua manusia. Itu sebabnya orang yang mati ni kadang-kadang mata dia terbeliak. Kita ni tengok-tengok buat tafsir terus dia ni kempunan apa orang terbeliak mata kan. Tu dia tak ada kempunan apa, dia nak tengok roh tu, dia tak sempat nak tutup balik. Jadi kita lah yang tolong bagi jenazah ni tutup balik kan. Kemudian Allah akan perlihatkan 2 malaikat ni. Macam tuan-tuan ni sudah barang pastilah kan. Kita kena yakinlah bahawa malaikat yang akan datang kepada kita, 2 malaikat ni yang merupakan malaikat rahmat yang berwarna putih, dan malaikat Israel yang akan cabut roh tu terus dalam keadaan yang putih bersih. Maka kita boleh jangkalah ketika itu penghabisan kita husnul khatimah, cantik kan. Tu agak-agak semua macam tu lah. Dan kita tengok lagi Allah Subhanahu Wa Taala ni yang punya kuasa, yang maha bijaksana. Allah buat macam mana kan? Itu sebab Allah kata apa-apa pun akulah yang berkuasa. Tuan tengok ketika mana orang beriman mati, dia ada 2. Satu, hanya Allah saja yang tahu kita banyak dosa. Allah ni ketika mana kita nak kembali kepada dia, selama ini yang kita percaya, Allah akan bersihkan segala dosa kita ni. Allah bagi kita sakit. Sakit itulah penghapus segala dosa. Tak usah ceritalah sakit apa pun. Bukan kena sakit yang kritikal-kritikal tak. Kata Siti Aisyah, sakit ni duri cucuk ujung jari ni, duri kan? Bukan kata lori, duri. Tu pun dah gugur dosa dah. Sakit ni tu saya cerita sakit lah. Sakit gigi ke, sakit kepala, macam-macam sakit kan. Maka ketika mana sakit tu gugur dosa ni, kita duk sakit ni, dah nak pergi dah ni kan, dah ujung-ujung dah kan. Sampailah tengok-tengok sampai di ruh ni, sampai di ghorghorah ni masih lagi ada dosa. Maka Allah bagi kita ketika mana ruh tu nak keluar, dipanggil sakaratul maut. Itu sakit mati tu. Sakit mati ni hanya orang yang mati tu saja dia tahu sakit tu macam mana. Masalah dia tak pernah orang mati balik cerita kat kita, Syekh sakit ni macam ni. Dia tahu sakit itulah yang menghapus segala dosa yang ada pada dia. Maka Allah hendak kembali kepada dia, Allah hendak kita kembali kepada dia dalam keadaan yang pahala aja. Allahu Akbar. Senang cerita Allah. Satu, kita minta tuan. Yang keduanya, kalau Allah nak azab dia tuan-tuan, Allah bagi umurnya panjang, Masya Allah, rezekinya melimpah ruah, sakit pun tak sakit. Macam Fir'aun lah. Fir'aun tu sesemua pun tak kan. Jadi dia pun pernah kata nak mati kan. Mati pula senang tu. Mati macam orang wali-wali ni. Habis Allah hendak dia mati tu, bawa segala dosa yang dia buat dulu, bawa menghadap aku. Allah kata aku nak hanyam hang. Allah zalim ke? Allah nak azab orang? Dah, Allah tak pernah zalim. Tuan-tuan, Allah cipta kita ni by right lah. Bukan by left, by right. Allah dah cipta kita. Allah kata apa? Okey manusia, aku cipta hang kan, hang duduk atas bumi ni dan yang nama dunia, hang buatlah ikut suka hang lah. Macam tu ke Allah buat? Tak. Allah siap dengan peraturan. Dan Allah bagi peringatan, hang jangan buat benda ni. Hang buat benda ni, hang masuk neraka. Hang masuk neraka, aku balun hang. Allah zalim ke? Dah, Allah bagi tahu siang-siang dah. Hang kufur saja kepada aku, mati hang masuk neraka. Hang mati dalam beriman, aku suka hang masuk syurga. Tu je Allah buat tuan. Jadi siapa pun tak boleh nak belim Allah kan. Bila kita berhimpun dekat padang mahsyar, siapa pun tak boleh nak belim Allah. Itu sebab di awal kehidupan kita Allah ambil penyaksian dulu. Allah tanya apa? Alastu bi rabbikum. Kita dalam masa zuriat, di belakang tulang sulbi Nabi Adam AS, semua zuriat manusia ni
Allah tanya dulu, alastu birabbikum, hampa semua ni zuriat manusia ni, daripada zaman Nabi Adam sampailah manusia yang terakhir, hampa mengaku tak aku ni Tuhan hampa? Mengaku tak? Semua mengaku je, termasuklah kita. Siapa yang bagi kita mengaku? Allah Ta'ala. Tapi pengakuan kita dengan pengakuan orang yang jadi kafir sekarang ni berbeza. Siapa yang bagi beza tu? Allah Ta'ala. Pengakuan kita tu begitu, dengan penuh keyakinan kita kata apa? Qalu bala, syahidnya engkaulah Tuhan kami ya Allah. Puak-puak tu dia mengaku juga. Bila Allah tanya alastu birabbikum, dia kata apa? Memang hang pun Tuhan kami ya. Pengakuan yang very loose, you know. So Allah segregate. Ini umat Nabi Muhammad SAW. Ini Allahu Akbar, tuan-tuan. Seawal-awal Allah pilih kita lah jadi orang beriman. Yang kita nak pergi pilih agama lain tu buat apa? Ni siapa kan yang anak Sarto jadi Hindu, elok-elok Islam pergi pilih Hindu. Masya Allahu Akbar tu kan. Siapa buat pilihan? Allah suruh dah. Allah bagi ilham dah. Hang pilih sendiri. Tuan, Allahu Akbar tuan. Tu. Itu baru mukadimah tuan. Baru nak masuk tajuk. Standard lah tu. Okey. Kita nak kongsi ni bab tuan-tuan. Bab apa? Babul maja'afil khulafah. Tu. Bab yang telah datang ia pada menyatakan hadis yang membicarakan khalifah Rasulullah SAW. Tu. Khalifah Rasulullah SAW. Yang mana yang Rasulullah kata apa? Khalifah yang dia endorse sebagai Khalifah Ar-Rashidin. Yang mana? Tu. Ketahuilah kiranya ya saudaraku, bermula Khalifah itu ialah satu orang yang menjadi ganti Rasulullah SAW, kemudian daripada wafat sebagai menjalankan sebagai yang disuruh Allah. Tu. Khalifah ni apa? Ketika mana ganti Rasulullah SAW kan, semua orang tahu dah khalifah-khalifah ni atau pemimpin memerintah ataupun memimpin secara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tu kenapa Rasulullah kata ada 12 dan kenapa Rasulullah kata hanya 4 saja yang aku recognize ataupun endorse sebagai Khalifah Ar-Rashidin. Tu baru dia punya thriller tu. Jadi tuan-tuan jangan ke mana-mana, tunggu sampai habis rancangan baru tahu insya-Allah. Dan berjalan sebagaimana jalan yang diajar Rasulullah dan menurut bekasnya dan jalannya, maka menjadi khalifah Rasulullah itu tiadalah boleh seorang diri, bahkan mahulah dengan diangkat awal kaum muslimin yang mempunyai kekuatan dan lainnya, dan berakad janji mengaku ianya khalifah Rasulullah kan. Ketika mana wafatnya Rasulullah ada dia punya Rasulullah ni macam dah bagi hint, dah bagi tanda-tanda dah, kalau aku tak ada ni Sayyidina Abu Bakar lah yang layak. Tu kan. Sebab apa? Ketika mana Rasulullah dalam keadaan gering, ketika di hujung-hujung usia, yang banyak menggantikan dia sebagai imam ketika mana solat Sayyidina Abu Bakar. Jadi di situ pengikut-pengikut dan sahabat-sahabat yang lain ni dah orang kata apa? Dah iktiraf lah. Lepas ni mungkin Sayyidina Abu Bakar lah. Dan hadis, ada juga hadis daripada Nabi Muhammad SAW punya bagusnya, punya orang kata apa, punya betul bendanya yang digelar as-siddiq itu Sayyidina Abu Bakar ni. Nabi kata apa? Kalaulah boleh aku lantik jadi Nabi ganti aku, Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar ni tuan bukan sekadar sahabatnya. Kalau kita tengok khalifah yang 4 ni tuan-tuan, muslimin muslimat Khalifah Ar-Rashidin yang 4 ni, kita tengok dia orang ni very related to Rasulullah SAW. Bukan sekadar sahabat. Yang 4 ni bukan sahabat. Sayyidina Abu Bakar bukan sekadar sahabat, bapa mentua pula tu. Siti Aisyah anaknya. Sayyidina Umar bukan sekadar sahabat, bapa mentua Nabi juga, anaknya nama Hafsah kan. Sayyidina Osman ibn Affan bukan kata sahabat, 2 kali jadi menantu, menantu Nabi. Kita jadi menantu Tok Mulu pun okey dah.
Ni 2 kali jadi menantu Nabi. Allahu Akbar tu. Mula-mula dengan Sayyidatina Ruqayyah, kemudian Ummi Kalsum 2 kali. Kan? Kemudiannya Sayyidina Ali, bukan sekadar sahabat. Kan? Tu. Dia juga menantu kesayangan Rasulullah SAW. Kan? Jadi yang 4 ni Masya Allah ada related. Kan? Kita nak kata apa? Tu. Dan orang-orang besar dan orang-orang yang punya kekuatan, itu pun semuanya mahu mengaku taat dan menurut apa perintahnya. Tu. Kalau diangkat oleh pengikut-pengikut. Okey. Kemudiannya khalifah itu 12. Apa maknanya? Tu. Kan? Kata ulama adalah makna 12 di sini, yakni 12 khalifah daripada Quraisy yang sempurna di dalam khalifah mereka itu untuk mengembang Islam. Dan bukan 12 khalifah itu dengan makna khalifah Ar-Rasyidin daripada 12 khalifah itu. Tu yang kata 12 khalifah. Syiah pun ada 12 juga, 12 imam. Kan? Kenapa Syiah ikut 12 imam? Tu. Dalam kumpulan Syiah ni, dia percaya juga bahawasanya akhir zaman nanti akan muncul Imam Mahdi. Seperti mana kita Ahli Sunnah wal Jamaah, Imam Mahdi, bukan Haji Mahdi yang dekat Senawang tu Imam Surau. Ni Al-Mahdi. Kan? Nama dia pun bukan Al-Mahdi, nama Muhammad bin Abdullah. Syiah punya ni pendapat, mereka mengatakan Imam Mahdi ni ketika mana umur 5 tahun gaib bersama-sama dengan Quran yang tulen. Ini dakwaan Syiah. Quran yang tulen, yang asli. Pada mereka Quran yang asli tu berapa tebal dia? Resam Osmani kita tu kan, yang besar kita dah baca tu, 6 lapis tinggi dia. Tu. Tu sebab dilantiknya 12 imam, mereka mengikut imam ni. Imam ni kata apa? Boleh kahwin mut'ah, kahwin. Kan? Apa imam kata semua betul. Kan? Jadi kita Ahli Sunnah wal Jamaah, satu ketika nanti akan muncullah Imam Mahdi. Kan? Dan berkumpulnya 7 imam di Mekah tu nanti, salah seorang daripadanya diangkat. Tu barulah tahu siapa ada Imam Mahdi. Kan? Tu. Jadi kerana di dalam 12 itu ada khalifah yang tiada membetulkan jalannya sebagai jalan Rasulullah. So dalam 12 itu kenapa Rasulullah angkat 4 saja? Sebab apa? Yang lebih-lebihan itu mereka sudah memimpin bukan cara Rasulullah SAW, bukan cara jalan ke hadrat Allah SWT. Kan? Dia start daripada Khalifah Muawiyah tu semua tu, dah lain dah, dah lain cerita dah. Sampailah siapa? Yusuf As-Saqafi apa semua tu. Allahu Akbar. Tu. Maka ialah satu nikmat yang besar yang dikurniakan Allah Ta'ala bagi makhluknya, kerana dimisalkan satu kumpulan dengan tiada kepala. Kita tuan-tuan, kita sekarang ni tak ada ketua agama. Kita nak rujuk kepada siapa? Dulu ada Rasulullah SAW, maha segala guru. Kan? Maha segala guru. Kemudian ada 4 khalifah. Lepas tu ada untuk rujukan. Kan? Kita tak ada lah. Kita tak. Kita nak angkat siapa? Nak angkat Syekh Yusuf Al-Qaradawi, marah pula Syekh Wahabi. Nak angkat Syekh Wahabi, marah pula Syiah. Tak ada duduk telagah itu. Dan bagus sudah. Itu yang ini sebenarnya wa ma tasya'u illa ayyasha Allah. Allah kata dunia alam ni aku yang atur. Turun Imam Mahdi. Tu. Baru kita ada ketua balik. Kemudiannya Nabi Isa alaihissalam. Habislah dunia ni. Kan? Awal mula, pertama mula, dulu awalnya Islam, zaman Nabi Muhammad SAW, gah zaman tu. Zaman para sahabat gah. Habis lama-lama susut, dia akan naik balik Islam. Akhirnya Islam akan naik balik. Kan? Jadi kita kalau panjang umur, sempatlah jumpa Al-Mahdi, sempatlah jumpa Nabi Isa alaihissalam. Kan? Ada satu hadis, kan tak tahu. Ada
tuan-tuan. Manusia ni dia tidak boleh melebihi umur 1500 tahun. Kan? Sekarang ni kita 1443. Tuan-tuan tolak tengok, tinggal 57 tahun saja alam ini. 57 tahun ya. Kita sempat tak tahulah. Minta ke Allah panjang umur. Sempatlah kita berada bersama Imam Mahdi dan Nabi Isa. Sekarang ni tuan-tuan bersama dengan Ustaz Isa, dengar punya. Kan? Tu cerita dia. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat, bagi kumpulan itu membawa kepada faudah, yakni tiada berperaturan apa yang di dalam hal kumpulan itu. Tuan-tuan, kalau tak ada ketua ni, suasana menjadi apa? Disebut faudah. Faudah ni jadi tidak ada peraturan. Kan? Hidup ni bila tidak ada peraturan, itu sebabnya Allah siap dah semua peraturan alam ni. Allah siap dah daripada A sampai Z. Dan akhirnya kita di mana? Semua dah ada dah. Ada dah. Tulis di Lauh Mahfuz. Kan? Tulis. Kan perjalanan. Samalah wabak yang melanda kita 2 tahun ni. Ada dah tuan-tuan, ada dah. Yang mana Allah nak ambil, yang mana Allah nak tinggal tu. Yang mana Allah nak bagi pengajaran. Allah nak bagi peringatan. Peringatan dia apa tuan-tuan? Nikmat yang Allah bagi kat kita ni, fabi'ai ya'la'i rabbikum tukazziban. Selama ni kita tak pernah nilai udara yang kita sedut ni, di dalam udara tu ada 21% oksigen. Kalau Allah buat kita kena bayar oksigen tu kan, berapa liter satu hari kita kena bayar, dikalkulit, dikira, ditolak, dicampur apa semua, 1.7 juta satu hari kita kena bayar dekat Allah, oksigen tu saja. Kan? Sedangkan kita sedut free ya. Tapi apa pun kita tak buat, bukan kita lah tuan-tuan, okey, apa pun ada setengah tak balas balik. Allah bukan minta ada balas, hang balas ke tak balas ke, Allah tetap macam tu. Tapi Allah nak tengoklah hang boleh tak ikut peraturan aku. Syukur tu, yang kata syukur tu, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid, kata Allah. Syukur aku tambah nikmat. Apa makna syukur tu? Buatlah apa yang Allah suruh. Allah kata solatlah sehari semalam 5 waktu, solatlah. Ingatlah aku, kenallah aku. Kan? Sebab apa hang nak mai kat dunia dulu, hang kenal aku. Hang kenal dah, tidak masakan hang boleh sebut qalu bala syahidnya. Hang nak balik nanti hang kenal aku. Tu. Alhamdulillah ni apa yang tuan-tuan buat sekarang ni, tuan-tuan kenal tu, sebab kenal tu yang mai tu. Tak kenal tak mai tuan-tuan. Kan? Sebab nak kenal tu. Siapa nak bagi? Siapa yang ilhamkan? Siapa bagi kuatan? Itu sebab ada satu amalan lah. Tuan-tuan pun duk amal dah. Nabi kata siapa yang mengamal subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim 4 kali tiap hari tuan-tuan, subuh ke petang ke. Ganjaran dia apa? Timbangan mizan itu, timbangan mizan, bukan sultan mizan, timbangan. Besok kita ni dosa dan pahala kita akan ditimbang di atas arca ataupun mizan tu. Kata Nabi Muhammad SAW dalam kitab Ar-Rumazzi jilid ke-18, mizan ni berupa piring-piring. Besarnya piring tu yang nak letak dosa dan pahala tu, kata Nabi Muhammad SAW, diambil 7 petala langit dan 7 petala bumi. Ganjaran pahala itu dia letak di atas mizan tu, ada lagi ruang untuk diisi. Tu. Hanya dengan mengamal subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim, mizan ni tak mampu untuk menampung pahala yang tuan-tuan amal tu, sikitnya. Tuan-tuan, memang amalan-amalan yang sikit ni lah yang akan mendatangkan ganjaran yang besar. Sebab apa tuan-tuan? Kita lepas ni hidup kat dunia ni sat je. Kita nak hidup tu, mati ni bukanlah segala-galanya. Mati ni baru bermula satu kehidupan yang kekal abadan abada. Mati tu baru nak bermula hidup. Bukan kita disease, bukan kita die off, tak. Baru nak start hidup. Datang balik roh tu, orang pun balik dah, orang tanam kita.
Itu sebabnya dia ada kaitan di antara hidup kat dunia ni dengan alam yang seterusnya. Hidup kat dunia ni kita jangan sombong. Tak boleh kita hidup seorang-seorang, tak boleh. Itu sebab daripada awal kehidupan kita Allah dah tunjuk dah, kita ni semua nak kena saling bantu-membantu, perlu memerlui. Kita tengok ketika mana kita keluar daripada perut ibu tu, siapa yang urus kita? Siapa yang mandikan? Siapa yang kapan? Siapa yang bubuh napkin kat kita? Siapa yang ajak kita? Siapa yang suap makan kita? Sampailah kita nak masuk balik dalam perut bumi. Orang juga yang mandikan, orang juga yang kapan, orang juga yang solat, orang juga yang hantar kita kat kubur. Kita boleh merangkak pergi kat kubur, lari orang. Orang letak kita dalam liang, orang kambuh kita. Orang pun balik 7 langkah, baru bermula satu kehidupan yang kekal lagi abadi. Takkan mati-mati dah. Kan? Maka barulah kita, selagi mana kita kat atas dunia ni, kita saling perlu memerlu. Jadi kita tak boleh selayaknya sombong, takabur, ujub, sumah, menyendiri dah. Sebab apa? Melalui proses orang keliling dalam kita akan create pahala. Bila kita hanya sendiri-sendiri, kata Nabi Ibrahim alaihissalam, nafsi, 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 sendiri, ketika mana kita kat padang mahsyar. Bukan padang Jawa. Padang Jawa dekat sini ya. Padang mahsyar. Barulah kita dengan Allah saja. Allah bagi peluang. Okey, sekarang hang jawab soalan-soalan aku. Hang boleh jawab, okey ya. Berimpun dekat padang mahsyar itu 50,000 tahun berdiri saja, belum ada interrogation daripada Allah lagi, tak ada soal jawab lagi, berdiri baru. Nabi kata berdiri dulu, tanpa ada makan dan minum. Bukan kata kita tanya, sahabat tanya dulu, ya Rasulullah, ni 50,000 ni tak makan tak minum, nak jadi apa ni? Macam mana ni? Ada amalan-amalan tertentu untuk cover line tu, kan? Subhanallah wa bihamdihi tu, kan? Baca tu, Allahu Akbar tu. Amalan sikit-sikit ni. Tuan-tuan bayang tu, tuan-tuan yang duk buat solat sunat fajar 2 rakaat tu, dah berapa belas tahun, puluhan tahun dah. Sekali tuan-tuan buat tu, Nabi kata berapa ganjaran dia? Bumi serta isi dia. Bumi kita ni tuan-tuan, segala mak nenek ada dalam. Dengan mah hitamnya, dengan Allah, tak usah cerita lah tuan-tuan. Ya Allah, tu berapa banyak ada pahala. Sebab tu perjalanan kita jauh. Tapi umat Nabi Muhammad SAW diberi pilihan lagi. Boleh lagi escape daripada perhimpunan kat padang mahsyar tu, mati terus masuk syurga. Boleh, ada lagi jalan dia. Tu yang Allah nak bagi nikmat kepada umat Nabi Muhammad SAW, kan? Tu habis. Jadi fauda ni apa? Pentadbiran menjadi kelang kabut kalau kita tak ada ketua. Ketua pun nak kena ketua yang ada ilmu tentang ketua. Bila tak ada, tu kita tengok ketika mana berlakunya Khalifah Rasulullah, ketika mana bermulanya berlaku fitnah. Tu ada juga. Konspirasinya bermula di zaman bila? Zaman Sayyidina Osman ibn Affan. Tu berlaku dah start dah. Sebab apa? Sebab tak suka main pasal. Tuan-tuan, 4 khalifah ni memang terbaik lah, diakui oleh Nabi Muhammad SAW. Dan bukan kata Nabi saja, Allah dah sediakan untuk mereka syurga, siap-siap dah syurga. Tak mati lagi, tak wafat lagi, dah ada syurga tu. Dalil dia apa? Nabi pergi Isra' wal Mi'raj, Nabi masuk dalam syurga. Nabi tengok tu, Nabi tanya Jibril, ya Jibril, ni mahligai siapa ni? Jibril kata, ini Umar. Yang sebelah sana Umar, yang sebelah sana lagi Umar. Allahu Akbar tu. Balik cerita kat Umar pula. Dia kata, wahai Umar, aku masa berjalan dalam syurga tu, masuk syurga, aku tengok hang punya mahligai tu. Sayyidina Umar jadi macam mana banding dengan kita? Kalau kita dah bagi tahu mahligai kat syurga kan, ya duduk diam je lah. Syurga dah ada, Syekh.
Saidina Umar menangis. Takut tu takut. Maligai dia dekat syurga, takut tak kesampaian. Tu sahabat-sahabat tu makam iman dia. Kan? Mana kata Allah redha dah. Radhiyallahu anhu. Jadi Saidina Osman ni pun salah satu daripada Khalifah Ar-Rasyidin yang cukup baik. Tuan-tuan, manusia ni tuan-tuan memang bertabiat dia jenis Allah buat manusia ni memang macam tu. Sebab dia ada sifat mazmumah tu. Hang buatlah baik macam mana pun, hang baik macam mana pun, ada juga orang tak suka. Tuan-tuan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tu orang kata apa? The most perfect human being in this entire universe. Satu-satunya manusia yang terbaik di alam maya ini pun orang tak suka juga. Ada yang tumbuk Nabi tu, ada yang ludah Nabi, ada yang baling Nabi dengan batu. Tak suka juga. Tu yang kata manusia ni. Sama lah macam tuan-tuan jadi AJK surau ke AJK sama. Buat ni tak kena, buat tu tak kena. Allah Akbar. Kan? Bila kena, mati besok habis. Selagi kita tak mati, samalah cerita Saidina Osman. Saidina Osman ni kaya rayanya. Bila dilangkat menjadi, setelah mana wafatnya Saidina Umar ditikam oleh Abu Lulu'ah, diangkat Saidina Osman. Saidina Osman naik dah mula dah. Orang Abdullah bin Sabah ni dah mula dah. Buat konspirasi, buat fitnah. Cari saja, ada saja kesalahan pada mereka, ada saja kesalahan yang Saidina Osman buat. Dia kata apa? Wahai Osman, hang ni pengamal bid'ah, hang dah buat kerja bid'ah. Masa zaman Rasulullah SAW tu, bila mana Rasulullah berhijrah ataupun bermusafir daripada Madinah ke Mekah, Rasulullah akan buat solat jamak kasar, tapi hang tak buat. Hang ni bid'ah. Kata Saidina Osman bid'ah. Nak stop aku kan, baru start masuk gear 4. Tu Saidina Osman ada jawab. Saidina Osman kata, macam mana aku nak buat? Takkan aku nak buat solat jamak kasar? Kau orang tahu tak, aku di Madinah pun ada rumah, di Mekah tu adalah rumah aku. Bila aku balik rumah aku, takkan aku nak buat solat jamak kasar? Dia kata, tapi tak apa, kami nak bunuh hang juga. Tu yang kalimatnya. Dia kalah tentu, timbul lagi dia kata Osman, hang ni buat bid'ah. Nabi Muhammad tak pernah suruh pun bukukan Al-Quran ni yang kita duk baca Osmani kan, Risal Osmani. Nabi tak pernah suruh pun, Muhammad tak pernah suruh pun bukukan Al-Quran ni. Yang pergi buku siapa? Hang ni betul-betul bid'ah. Kata Osman, bukan aku yang start bukukan Al-Quran ni Saidina Abu Bakar dan Saidina Umar. Aku ni melangsungkan kerja dia ya. Yang apa nak gaduh, nak benci aku pasal apa? Dia tu sebab tuan-tuan, kalau nak hantar orang ni kena ada bukti kajian dulu. Jangan duk main serbu ya. Saidina Osman kata tu. Tak kira kami nak bunuh hang. Pula dah. Ni hadis yang kata apa? Islam ni kadang-kadang boleh kita cerita kebaikan yang kita buat. Sebab apa? Tu nak defend kita. Ni. Contoh ketika mana Saidina Osman kata apa? Kamu ingat tak semua? Satu ketika dulu di Madinah ni kering. Telaga yang ada semuanya telaga air masin. Satu saja telaga yang namanya Birrur Rumah. Bukan telaga dalam rumah, nama telaga tu. Airnya manis. Tiba-tiba Rasulullah bangun, Rasulullah tanya, wahai para sahabat, ada di antara kalian yang ada duit boleh beli ni telaga ni yang mahal harga dia? Kau ingat tak aku yang bangun? Aku kata, ya Rasulullah, saya akan beli. Aku beli. Apa tak ingat kau? Saidina Osman tanya, yang tu kami ingat, tapi kami nak bunuh hang juga. Ya Allah, tuan. Kan? Cerita lagi. Kan? Dia kata Osman, hang ni bila hang jadi khalifah, hang nanti orang-orang muda dalam hang punya kabinet. Orang tua semua hang tolak tepi. Ketika Saidina Osman jadi khalifah, ketika itu perkembangan begitu pesat di Madinah. Jadi dia nak kerja-kerja yang pantas. Dia nanti orang muda. Salah kan? Dia kata salah tak salah, tapi kami nak bunuh hang juga. Allahu Akbar.
Dia kata, Osman, hang ni bagi projek ke adik-beradik hang. Adik-beradik hang jadi kaya. Sayyidina Osman kata, aku ni sebelum aku jadi khalifah, aku orang yang paling kaya di Madinah ni. Adik-beradik aku bagi projek, aku bayar dengan duit poket aku sendiri. Aku tak kacau duit rakyat, aku tak kacau duit negara, aku tak kacau. Yang kau nak gaduh apa? Tu dia tuan, kalau dia tak benci, kalau benci kan. Fitnah tu yang kata Osman ni tak adil kan, sampai ke Mesir bawa daripada Madinah sampai Mesir. Tu dulu tak ada WhatsApp, sekarang ni saya cerita. Kita di sini tu rahsia pun boleh dapat. Kita di sini tak sikit-sikit fitnah dah sampai Perlis lah. Mati dah kat Perlis, kena fitnah kita. Tu kan, habis macam-macam kan. Last dia naik, dia kepung rumah Sayyidina Osman. Dia naik sampai ke loteng, naik ke loteng, bawah dikepung oleh askar-askar Sayyidina Ali. Naik sampai loteng. Tuan-tuan, malam sebelum dibunuh itu, dibunuh, siangnya Sayyidina Osman kata apa kepada isteri dia, wahai isteriku, tolong buat seluar panjang. Macam kita pakai seluar panjang. Selama tu pun bukan Sayyidina Osman tak pakai, Sayyidina Osman pakai jubah. Isteri dia tanya, wahai abang, kenapa tiba-tiba nak buat seluar panjang? Aku takut nanti ketika mana bergelut, bergaduh ni, terselak aurat aku. Tu tuan-tuan, tu sebab ada hadis Nabi Muhammad SAW. Nabi kata apa? Sayyidina Osman merupakan satu-satunya sahabat yang pemalu tuan-tuan. Tu sebab kita laki-laki dengan laki-laki pun dia ada aurat dia, tentu dia ada aurat. Kita tak boleh selak macam-macam tu. Kalau muka kita jambu, kita tak boleh tidur dengan satu bantai dengan orang yang jambu je, haram hukum dia. Sama lah juga perempuan. Tu saya kata laki-laki dan perempuan pun sama. Tu maka pergelutan, pertengkaran berlaku, maka dia orang pun bunuhlah Sayyidina Osman kan. Tangan isteri Sayyidina Osman dipotong jari-jari. Zalim kan. Rentetan daripada peristiwa itulah berlakunya perang saudara di antara Sayyidina Ali dengan Sayyidatina Aisyah, Sayyidina Muawiyah dengan Sayyidina Ali. Benda ni Nabi sebut dulu. Ada hadis tuan yang kita jangan dengar kan. Satu hari ketika mana Rasulullah SAW berjalan dengan Muawiyah bin Abu Sufyan. Ketika tu Muawiyah muda bujang. Dia kata, wahai Muawiyah, anda tak, satu hari nanti anak hang akan pancung kepada cucu aku tau. Muawiyah bila dengar tu, biar betul Rasulullah kan. Tu memang betul. Kalau macam tu aku tak mau kahwin lah ya Rasulullah. Takut nanti kalau aku kahwin dapat anak aku pancung. Rasulullah kata itu takdir. Rasulullah tahu dah. Rasulullah bukan tok nujum. Daripada Allah, daripada Jibril turun ke Rasulullah. Satu. Yang kedua, Rasulullah ketika mana tengah sakit, tak larat nak bangun. Jadi Rasulullah kata kepada Siti Aisyah, wahai Aisyah, kan Rasulullah dia akhir-akhir hayat dia di rumah Siti Aisyah kan. Siti Aisyah, wahai Umarah, ni aku nak bangun lah, lama dah duduk bedridden ni, nak bangun, dan aku percaya engkau tak mampu untuk nak apa-apa aku. Tolong panggil Sayyidina Ali. Siti Aisyah panggil Sayyidina Ali, Sayyidina Ali pun datang. Siti Aisyah papah di sebelah kiri, Sayyidina Ali sebelah kanan. Sambil Rasulullah terbangun itu, Rasulullah senyum. Rasulullah kata, wahai Siti Aisyah, wahai Ali, hampa satu hari nanti hampa akan berperang kan. Berlaku tak tuan-tuan? Berlaku perang Jamal, rentetan daripada peristiwa Sayyidina Osman. Tapi Sayyidatina Aisyah dengan Sayyidina Ali menafikan, tak mungkin ya Rasulullah. Rasulullah kata, tengok kan, dekat Muawiyah pun Rasulullah kata, hang besok akan perang dengan menantu aku Sayyidina Ali kan. Perang apa tu tuan? Perang Siffin. Allahu Akbar. Tu berlaku semua. Habis sikit lagi. Okey.
kejadian khalifah itu 30 tahun. 30 tahun saja yang dianggap Ar-Rasyidin. Okey. Kenapa? Sesungguhnya telah datang kabar bahwasanya sebenar-benar khalifah itu 30 tahun saja. Khalifah Ar-Rasyidin. Iaitu 30 tahun kemudian daripada wafat Nabi itu adalah jalan Rasulullah SAW dijalankan oleh khalifah-khalifahnya. Tu. Hanya yang dalam masa 30 tahun tu saja khalifah yang diangkat menjalankan seperti mana kehendak Rasulullah SAW dan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tengok siapa dia. Yang pertamanya Sayyidina Abu Bakar. Berapa tahun Sayyidina Abu Bakar? 2 tahun. Kemudian diganti oleh Sayyidina Umar Al-Khattab. Berapa tahun? 11 tahun memerintah sebagai khalifah. Ketika mana itu kemuncak Islam memerintah. Kemudiannya diganti oleh Sayyidina Osman 12 tahun. Lama sikit setahun. 12 tahun. Wafat Sayyidina Osman. Diganti oleh Sayyidina Ali 5 tahun. Jadi 2 campur 11, 13 campur 12, jadi 20, 25 campur 5, jadi 30 tahun. Itu saja khalifah yang menjalankan seperti mana dikehendaki oleh Rasulullah SAW dan Allah Subhanahu Wa Taala. Tu aja. Ketika mana Sayyidina Hasan ditentang oleh Sayyidina Muawiyah. Muawiyah naik, lagi kacau. Kemudian Yazid naik, terus. Itu kisahnya, dibelenggunya, dipotong, dipancungnya kepala Sayyidina Husin. Tu. Kita tengok 12 khalifah itu. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Osman, Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan, Sayyidina Muawiyah, Sayyidina Yazid, Abdullah bin Zubair, Umar Abdul Aziz. Tu okey sikit. Kemudiannya beberapa orang daripada keturunan Al-Abbas, daripada 10 sampai 11. Yang ke-12 itu Al-Mahdi. Kan? Kita tengok Syiah lah, Syiah 12 imam dia. Kan? Apa? Yang pertamanya Ali, pada mereka Ali bin Abi Talib, okey ya. Hasan bin Ali, Husin bin Ali, Ali bin Husin. Yang kelima Muhammad Al-Baqi. Yang keenam Ja'far As-Siddiq Al-Muhammad Al-Baqir. Yang ketujuh Musa Al-Kazim. 8 Ali Ridha. 9 Muhammad Al-Jawad. 10 Ali Al-Hadi. 11 Hasan Al-Ashqi. Yang ke-12 Muhammad bin Hasan Al-Asy'ari. Yang ke-12. Itu kan. Jadi Nabi reken yang 4 tu saja. Masya Allah wa tabarakallah. Tuan-tuan, kita pun tak tahulah kan. Nabi Muhammad SAW lebih mengetahui. Adapun makna tidak cukup sempurna kejadian itu, dan kemudian daripada itu tidaklah cukup sempurna kejadian khalifah itu, dan tidak cukup dijalankan apa jalan Rasulullah selesai setelah mana 30 tahun itu, mana yang kelima dan seterusnya lah. Adapun makna tidak cukup sempurna kejadian khalifah itu, yakni seorang yang naik jadi nama khalifah Rasulullah ada kalanya dengan rebut. Tiada ada orang-orang angkat akan dia. Hanya naik ia mengaku khalifah sebagai seorang yang mahu jadi raja besar. Ia naik jadi raja besar dengan pedangnya dan dengan kuasaannya merampas kerajaan itu daripada orang ramai dengan tiada mengendahkan sesiapa. Berlaku tak tuan-tuan sekarang? Sama. Masya Allah tuan-tuan. Kitab ni bila tulis ni? 70 tahun dulu. Nah, hak Islam ni tuan-tuan, dia relate. Dia akan relate. 100 tahun sekali dia akan jadi balik yang mana? Tu yang kita. Dan adapun perjalanan khalifah kemudian daripada 30 tahun itu, daripada wafat Nabi SAW itu pun tidak cukup sempurna juga dijalankan sebagai hukum syarak. Selepas 30 tahun tu tak ada. Kan? Tu. Bahkan berjalan mereka itu dengan beberapa perkara yang zalim dan bertukar amat daripada jalan Nabi dan Khulafa Ar-Rasyidin. Allahu Akbar. Tu. Semua hal itu telah dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum wafatnya. Sebagaimana tersebut di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmizi dengan katanya. Tu.
an Sufinatan qala Rasulullah sallam al-khilafatu fi ummati salasun nasanatun summa mulkun ba'da zalik. Daripada diriwayatkan daripada seorang sahabat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam yang namanya Sufainah radhiyallahu anhu, katanya telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kejadian khalifah yang sebenar-benar khalifah itu 30 tahun sahaja. Maka di dalam 30 tahun itu ada cukup adil dan sempurna jalan khalifah itu sebagaimana jalan Rasulullah yang jadi luas Islam itu. Kemudian daripada 30 tahun itu raja-raja besar dan sultan. Sultan dalam Islam, sultan pertama siapa? Muawiyah lah. Kan? Selepas yang 4 itu, selepas 30 tahun itu, mereka telah tidak lagi menjalankan seperti mana yang dikehendaki oleh Islam itu sendiri. Yakni sebagai perintah raja-raja besar dan sekalian sultan, tiada banyak lagi yang bersetentangan jalannya dengan jalan Nabi. Bila raja-raja itu semua lainlah, dan ada zalim dan sebagai samun menyamun pada pangkat dunia dan lainnya. Kemudian berkata Sufainah bagiku, yakni berkata Sufainah kepada Sa'id bin Jamhan, pegang olehmu akan jari kamu supaya boleh aku bilangkan kejadian khalifah dalam 30 tahun itu, iaitu khalifah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq selama 2 tahun, dan khalifah Sayyidina Umar 11, Sayyidina Osman 12, yang kita cerita tadi, Sayyidina Ali 5 tahun, Sayyidina Ali kan. Kata Sa'id bin Jamhan, maka kataku bagi sahabat Nabi yang bernama Sufainah itu, hai Sufainah, bahwasanya Bani Umayyah yakni Sayyidina Muawiyah dan orang-orangnya mendakwa mereka itu akan bahwasanya kejadian khalifah sebenarnya khalifah itu ialah pada mereka. Tu katanya Sayyidina Muawiyah. Dia kata zaman depa lah Bani Umayyah lah yang paling bagus, kan. Sedangkan Nabi kata yang aku reckon, yang aku empat itu saja, kan. Dan kemudian akhirnya datang Imam Mahdi, Nabi Isa akan jadi baliklah. Jadi kita doalah kalau kita nak bersama-sama dengan mereka. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat, itulah selengkar sirah yang dapat kita kongsi, insya-Allah. Panjang umur, murah rezeki, kita akan bertemu sekali lagi. Sekadar itu dulu yang dapat kita kongsi. Ada apa-apa tuan-tuan nak tanya, tapi tuan-tuan takkan tanya, tuan-tuan senang faham. Alhamdulillah. Tu je cerita. Tu yang saya suruh nak kuliah kat sini. Dan faham. Wallahu alam. Ampun nama saya minta. Kita sudahi dengan tasbih kafarah dan salam subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal as'ina lisana la fi qusila allazina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon taufik daripada-Mu ya Allah, seperti mana mereka yang Engkau berikan petunjuk, dan jadikanlah amalan kami seperti mana amalan-amalan ahli yakin ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami daripada golongan orang yang menerima nasihat, golongan orang-orang yang bertaubat dan mempunyai keamanan seperti mana orang-orang sabar. Gementar kami seperti mana orang yang takut. Kami juga mohon seperti mana permohonan orang-orang yang suka kepada kebaikan, dan beribadat seperti mana beribadat orang-orang yang wara'. Dan jadikanlah pengetahuan kami ini seperti mana orang-orang yang berilmu, dan masukkanlah kami ke dalam golongan orang-orang yang takut kepada Engkau ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, angkatkanlah wabak yang sedang melanda kami, khususnya di Malaysia dan amnya di seluruh dunia ya Allah. Ya Allah, peliharalah kami, ahli-ahli jemaah kami, keluarga-keluarga kami, saudara mara kami, ahli-ahli karyah kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa ala alihi washabihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Allahu akbar.